Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Pakat dah buat apa dah tu? Dah mangkit ke? Yalah, hari ni kan cuti public. Mesti semua pakat nak stay tidur lambat kan? Mangkit lambat. So pada yang travel balik kampung tu dah sampai ke belum? Dengar kata semalam jam teruk kat highway. Saya harap semua sampai ke destinasi dengan selamat. Dan sekarang tengah beramah mesra dengan ahli keluarga. Dan ramah mesra pun ingat SOP kena jaga. Cuba bersihkan diri betul-betul, basuh tangan, pakai mask kalau siapa yang ada batuk-batuk semua. Especially kalau bersama dengan ahli keluarga yang lebih tua, mereka yang ada risiko lebih tinggi untuk dapat masalah COVID yang teruk. Okay? So pagi ni kita nak sembang pasal apa? Hari ini special tribute special untuk saya punya ex-CEO kat tempat kerja saya, Datuk Seri Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Satyadas. Sebab dia baru saja ditukarkan ke tempat kerja yang lain. Jadi saya nak cerita sikit tentang ciri kepimpinan dia yang saya sangat suka. Waalaikumsalam Tuan Hafiz. So apa ni servant leadership? Saya tak pasti anda pernah dengar ataupun tidak dengan term ni, servant leadership. Kalau dalam bahasa Melayunya dia kata kepimpinan servant. Dia tak boleh nak tukar kataan servant tu. Servant orang gaji. Servant. Cuma dia tak boleh nak tukar bahasa Melayu tu kepimpinan orang gaji lah. Sekejap jadi cerita lain. Okey. So apa benda servant leadership ni? Dia adalah satu konsep yang diperkenalkan oleh Mr. Robert K. Greenleaf dalam 1970-an dulu. Dan sejak akhir-akhir ini dia mula dipopularkan dalam beberapa dekad yang lalu lah, dalam 10-20 tahun ni. Sebab dia punya konsep tu nampak menarik dan boleh membantu bisnes ataupun organisasi untuk lebih berjaya lah. Okay. Apa dia punya fokus kat sini, servant leadership ni? Dia fokuskan kepada pekerja punya satisfaction, employee satisfaction. Maksudnya tahap satisfaction apa? Ingat satisfaction apa dalam Malay? Tak apalah, korang pergi Google lah. Okay. So dia cakap employee satisfaction is very important untuk organisation ataupun sesuatu organisasi untuk berjaya. Sebab bila employee, pekerja dah suka, dah relax, dah motivated, dia orang akan bekerja dengan lebih hebat, dengan lebih bagus. Jadinya customer, pelanggan akan suka, akan memilih organisasi tu. Dan bila customer datang banyak, income akan naik. Jadi shareholder ataupun board of director akan dapat dia punya income lah. Okay. So kat situ yang bestnya. Okay. Apa ciri-ciri servant leadership ni? Okay, saya nak share 10 ciri-ciri servant leadership. Okay. Yang pertama, paling penting kena ada sifat empati. Okay. Empati ni maksudnya apa? Meletakkan diri you dalam kasut orang lain. Tu paling senang punya nak cerita lah. Okay. So maksudnya you kena faham keadaan seseorang, terutamanya you punya orang bawahan ataupun you punya pekerja ataupun you punya peers. Okay. Alright. And bila you dapat tahu, dapat menyelami apa yang diorang rasai, so you akan lebih memahami diorang dan memahami keadaan diorang supaya you pun tak terlampau demanding dan you boleh membantu diorang. Okay, sebab servant leadership ni lebih kepada kita nak membantu menaikkan kita punya staff dan orang bawahan kita lah. Okay. Yang kedua, humility, merendah diri. Okay. Bila kita merendah diri ni, kita akan melayan semua orang dan kita anggap semua orang ni level sama dengan kita. Walaupun kita dikatakan bos
ataupun leader, tapi kita anggap orang lain, orang bawahan kita ni sama level dengan kita. So kita layan macam tu. Okay, sebab bila kita rendah diri, bila kita merendah diri, kita boleh belajar benda-benda baru daripada orang bawahan kita, daripada kita punya subordinate. Sebab kita tak perfect, kan? Sometimes orang bawahan kita akan ada benda-benda yang bagus, yang dia boleh ajar kita, yang kita boleh ambil sebagai pengajaran. So bila kita humble, bila kita merendah diri, kita senang untuk mengambil pelajaran tu lah, daripada kita letak ego kita tinggi gila, apa-apa kita tak mahu ambil, kan? Okay. Yang ketiga, kena ada self-awareness. Self-awareness ni maksudnya dia sedar diri dia sedar dia punya kekuatan, dia sedar dia punya kelemahan diri, dan dia gunakan kelemahan dan kekuatan diri dia ni untuk membantu dia punya staff. Okay, alright. Itu yang ketiga. Yang keempat, emotional intelligence. Emotional intelligence ni EQ lah, EQ kita panggil. Kan dia ada IQ dengan EQ. Okay, emotional intelligence. So maksudnya you kena pandai memahami dan mendalami emosi diri you dan juga orang lain. Bukan diri you saja, kena orang lain sekali. Okay? Sebab bila you faham orang punya emosi, you senang nak communicate, you senang nak bercakap dengan orang. Jadinya apa yang berlaku, persekitaran pekerjaan, tempat kerja tu akan rasa lebih selesa, lebih selamat kepada pekerja-pekerja. Jadi diorang akan lebih mudah untuk memberi pendapat, mudah untuk berbincang dengan bos. Okay. Dan bila kita cakap kata bos ni, seelok-eloknya janganlah jadi bos. Bos ni maksudnya kita suka mengarah orang. Kita tak mahu macam tu. Okay. Kita nak kita jadi pemimpin, orang yang memimpin orang ataupun membantu orang ke arah kebaikan, lebih baik. Okay. Ini servant leadership lah. Okay. So yang kelima apa ciri dia? Persuasiveness. Persuasiveness ni dia pandai pujuk. Pandai pujuk. Dia lebih kepada sifat memujuk orang untuk buat kerja sama-sama daripada dia mengarah orang. Okay. Sebab apa? Sebab pemimpin dia bukannya nak mengarah orang. Kita nak ajak mereka, ajak pujuk. Okay. So yang keenam, sifat trustworthiness. Trustworthiness ni dia orang percaya dia lah. Okay. So macam semalam cerita Warren Buffett, reputation, trustworthy, sama lah ni. So you kena build you punya trust dengan you punya pekerja. So bila pekerja you percaya dekat you, jadinya lagi senang lah dia orang nak buka cerita dengan you, nak sembang dengan you, kan? Sebab dia orang percaya kat you. Yang ketujuh, you kena ada komitmen untuk bantu orang lain punya perkembangan daripada segi profesional dan juga individu. Supaya diorang kena, yelah, kita tak boleh statik saja. So kita kena bantu kita punya staff untuk jadi lebih baik. Sebab bila staff kita jadi lebih baik, lebih efisien, kita sendiri akan dapat benefit kat situ, sebab diorang dah jadi asset kepada company kita. Okay. So yang ke-8, kita kena ada ability untuk empower others. Empower others ni maksudnya you kena pandai dan kena belajar untuk bagi tanggungjawab sesuatu benda tu kepada you punya orang bawahan. You kena didik dia orang. Bukan setakat kita bagi kita punya kuasa untuk buat suatu benda atau buat keputusan, kita juga kena ajar dia orang apa kesan kalau dia orang buat keputusan tu, dan dia orang bertanggungjawab untuk buat benda tu. Kalau apa-apa yang berlaku lah. Okay. So itu ability to empower others. Last sekali, paling penting, integrity. Integrity ni berkait rapat dengan etika diri lah, macam saya cakap. So you buat apa yang you cakap, and you sangat reliable, orang percaya dekat you. Apa-apa hal yang orang cari you, diorang boleh percaya. And then kalau you buat apa-apa pun orang tak terkejut, sebab dia tahu you ni integrity tinggi lah.
So ciri-ciri yang saya cerita ni banyak ada pada saya punya ex-CEO saya. Okay, ex-CEO saya ni dia very humble, very soft spoken, dan saya rasa sangat bertuah dapat bekerja bawah dia. Bila saya bekerja bawah dia ni, dia anggap saya ni macam dia punya peers. Dia tak kata aku CEO, hang staff bawah, hang tak boleh main jumpa aku suka-suka hati. Tak. Dia ada open door policy. Bila masa saya ada hal nak pergi jumpa dia, boleh pergi jumpa dia terus. Nak ajak pergi minum air, teh ke, kopi ke, dia on ya selalu. Kalau time dia free lah. And saya tak pernah nampak dia marah. Tak pernah nampak dia marah. Melenting pun tak pernah lagi. Memang betul-betul idola saya lah. Dan dia sangat cool and calm and very collected. Memang ciri-ciri melancholi dan phlegmatic campur sekali. Okay. Dan saya berharap saya dapat jadi macam dia lah satu hari nanti. Okay. So perkongsian saya rasa dekat tu je. So hari ni kita serius sikit lah sebab topik servant leadership kan. Waalaikumsalam. Kita kalau suka ambil lah, ambil. Kalau bermanfaat silakan. Okey. Jadinya itulah sedikit sebanyak tentang servant leadership. Nanti kalau ada apa-apa lagi saya akan share lagi besok beberapa benda lagi pasal servant leadership ni. Jadinya selamat bercuti, selamat berehat. Saya masih lagi kat sini syok sendiri. Selamat tinggal pula dah. Selamat pagi. Assalamualaikum.